Assalamualaikum, salam sejahtera berita tengah hari bersama saya Muhammad Shah Musa. Penstrukturan semula syarikat konstruksi lebuh raya, pengguna di 6 lebuh raya nikmati pengurangan tol. Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Pemaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan menyempurnakan perasmian Battersea Power Station di London. Projek hartanah ikonik itu dimiliki sepenuhnya Konsortium Pelabur Malaysia terdiri daripada Sime Darby Property, SP Setia Berhad dan KWSP. Keberangkatan tiba Yang di-Pertuan Agong dan Raja Pemaisuri Agong pada 6.10 petang waktu tempatan diiringi Pesuruh Tinggi Malaysia ke United Kingdom, Datuk Zakri Jaafar. Ketibaan baginda berdua disambut pengerusi Battersea Project Holding Company, Datuk Jagan Sabapati dan Ketua Pegawai Eksekutifnya Simon Murphy. Turut hadir pengerusi Kumpulan Pemodalan Nasional Berhad PNB Tun Arifin Zakaria, Senator Tengku Datuk Zafrul Tengku Abdul Aziz serta Barisan Kepimpinan PNB, Sime Darby Property dan KWSP. Majlis perasmian itu antara atur cara sempena lawatan khas Sri Paduka berdua ke UK selama 6 hari bermula 10 Oktober lalu. Battersea Power Station yang terletak di selatan Sungai Thames menamatkan operasinya sebagai stesen jana kuasa arang batu hampir 4 dekad lalu. Setelah menjalani proses baik pulih hampir 10 tahun, bangunan ikonik itu dibangunkan semula menjadi lokasi kediaman, beli belah, restoran, pejabat dan kawasan riadah yang akan menjadi tumpuan terbaru warga UK. Terdahulu Sultan Abdullah dan Raja Pemaisuri berkenan berangkat melakukan kunjungan hormat ke atas Raja Britain, Raja Charles III di Istana Buckingham. Sesi kunjungan hormat berlangsung selama 40 minit yang di-Pertuan Agong turut menyentuh isu hubungan dua hala antara Malaysia dan UK termasuk isu alam sekitar dan stesen jana kuasa Battersea. Kunjungan hormat berkenaan mencerminkan keakraban Yang di-Pertuan Agong dengan Raja Charles III iaitu kedua-dua pemimpin menjalinkan persahabatan sejak lebih 4 dekad. Pertemuan kali kedua antara kedua-dua pemimpin tahun ini turut mencerminkan hubungan dua hala yang rapat antara Malaysia dengan UK sejak kemerdekaan 65 tahun lepas. Kadar tol di 4 lebuh raya di bawah kendalian Prolintas dikurangkan buka kuasa 20 Oktober ini. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, ia susulan kerajaan bersetuju terhadap cadangan penstrukturan semula 4 syarikat konsesi lebuh raya bertol terbabit. Turut menikmati pengurangan kadar tol ialah lebuh raya Kajang Seremban Lekas dan lebuh raya Sungai Besi Best Raya di bawah kumpulan IGM Corporation Berhad mulai 1 Januari tahun depan. Jelas Datuk Seri Ismail Sabri, langkah ini bukti keperhatian kerajaan terhadap isu kenaikan kos sara hidup. Perdana Menteri menyatakannya ketika merasmikan pembukaan lebuh raya bertingkat Damansara Shah Alam Dash. Di samping itu, dalam usaha menangani masalah kesesakan lalu lintas di lebuh raya Kuala Lumpur Karak dari Tol Plaza Tol Gombak ke Tol Plaza Bentong, lorong tambahan dan satu terowong baharu dibina di Genting Sempah. Selain melaksanakan kerja tebatan banjir di lebuh raya LPT 1. Melalui penstrukturan terbaru ini, kerajaan jimat sebanyak 8.8 bilion ringgit anggaran dalam bentuk pampasan yang sepatutnya dibayar kepada syarikat konsesi terlibat. Pengguna lebuh raya bertingkat Damansara Shah bakal menikmati tol percuma selama sebulan bermula 12.01 tengah malam ini. Ia sempena pembukaan operasinya yang melibatkan jajaran 20.1 km dari puncak perdana ke Penchala.
Lebuh Raya Dash mampu mengurangkan kesesakan di lokasi strategik sepanjang persiaran Moktadahari, Jalan Sungai Buloh dan persiaran Surian hingga 40% pada waktu puncak, sekaligus mengurangkan masa perjalanan dari puncak perdana Shah Alam ke Penchala, Kuala Lumpur dari 1 jam 30 minit kepada 30 minit. Perdana Menteri berkata projek Lebuh Raya Dash satu daripada 53 projek berimpak tinggi Program Transformasi Ekonomi ETP. Tujuannya mewujudkan peluang pekerjaan, menjana perniagaan dan merangsang kegiatan ekonomi berdaya maju. Menerusi pembinaan Lebuh Raya Dash, 12,000 peluang pekerjaan dicipta membabitkan pengurusan, kejuruteraan, teknikal, pembantu Barisan Harapan dan pekerja kontrak. Permohonan undi pos dalam dan luar negara bagi pilihan raya kecil DUN N66 Bugaya Sabah dibuka hari ini. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR memaklumkan tarikh tutup permohonan akan diumumkan selepas mesyuarat khas urusan. Permohonan secara manual bagi permohonan undi pos kategori 1A iaitu petugas pilihan raya, ahli atau pegawai SPR, anggota polis, anggota tentera dan petugas media. Ia perlu menggunakan borang 1A yang dimuat turun daripada portal rasmi SPR dan dihantar ke pejabat pegawai pengurus bahagian pilihan raya berkenaan. Sementara bagi kategori 1B iaitu warga negara Malaysia yang berada di luar negara serta kategori 1C iaitu agensi atau organisasi pula, permohonan hendaklah dikemukakan secara dalam talian melalui laman sesawang tertera. Agenda Nasional Malaysia Sihat ANMS kini menemui anda melalui siri jelajahnya. Saringan kesihatan, pertandingan, aktiviti cabar diri, pencarian bakat, amalan penjagaan kebersihan persekitaran, aktiviti interaktif dan macam-macam lagi. Bersama meriahkan jelajah ANMS di lokasi berhampiran anda. RTM prihatin terhadap kesihatan mental kaki tangannya dalam menjalankan tugas seharian. Program dari psikologi antara inisiatif RTM memberi pendedahan tentang kaedah penjagaan mental yang berkesan. Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Cik Roslan Cik Daud berkata program Sepena Hari Mental Sedunia itu juga bagi menghargai tenaga kerja bagi memastikan kesihatan mental terjaga. Dan RTM telah mengambil peluang ini untuk supaya memastikan warga RTM sendiri dapat mendapat maklumat-maklumat ataupun informasi-informasi yang boleh naik dalam kita punya diary psikologi supaya dapat dikongsi oleh semua warga RTM. Dan mudah-mudahan dengan fasiliti yang kita wujudkan ini dapat memberi ruang kepada warga RTM itu sendiri untuk mencari langkah-langkah ataupun perkara-perkara yang boleh kita gunakan untuk kita kurangkan tekanan untuk bekerja kita, depresi kalau kita ada kemurungan, boleh guna pakai itu. Beliau temui selepas melancarkan program dari psikologi di Wisma Radio Angkasa Puri. Program tersebut merupakan sebahagian daripada pengisian Bulan Kesihatan Mental Sedunia, anjuran bahagian pembangunan strategik dan unit psikologi RTM. Dalam perkembangan berkaitan, hampir 300,000 panggilan diterima menerusi talian bantuan sokongan psikososial yang diperkenal Kementerian Kesihatan. Talian ini membantu keluarga Malaysia menangani masalah kesihatan mental terutama ketika berdepan situasi sukar pasca pandemik COVID-19. Di mana talian ini, seperti saya maklum tadi, menyediakan satu platform di mana masyarakat boleh memanggil terus untuk sekiranya mereka mengalami apa-apa masalah berkaitan dengan psikososial ataupun mereka gangguan ataupun apa-apa isu yang memerlukan kaunseling. Okey, sebelum mereka, kadang-kadang mereka memerlukan tindak khidmat nasihat yang betul.
Beliau ditemui selepas menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia di TV1. Kunak Sabah dikejutkan dengan gempa bumi lemah berukuran 3.2 pada skala Richter malam tadi. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, pusat gempa itu berlaku di koordinat 4.6 darjah utara dan 118.2 darjah timur dengan jarak 13 km barat daya dari Kunak pada pukul 11.10 malam. Met Malaysia akan terus memantau keadaan berkenaan. Sementara itu, menerusi kenyataan Timbalan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Sabah, Farhan Sofian Borhan, pihaknya tidak menerima sebarang panggilan kecemasan mengenai keadaan itu. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Bagaimanapun, pihak bomba membuat pemantauan kawasan dari semasa ke semasa. Perkembangan banjir di Sarawak, jumlah penduduk terjejas di Pusat Pembinaan Sementara PPS kekal 33 orang. Kenyataan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia memaklumkan setakat pagi tadi 2 PPS masih dibuka melibatkan daerah Subis di bahagian Miri. 5 individu daripada 2 keluarga berlindung di PPS Dewan Masyarakat Sepupuk Niah, manakala 28 orang lagi daripada 8 keluarga berada di PPS Dewan Masyarakat Berkenu. Sementara itu, di Melaka, Portal Info Bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat berkata 1 PPS dibuka di Sekolah Kebangsaan Seri Mendapat Jasin. 14 penghuni daripada 5 keluarga ditempatkan di PPS tersebut. Seorang lelaki maut selepas kereta dipandunya terbabit kemalangan dengan sebuah trailer di Jalan Kuantan Segamat berhampiran pekan awal pagi tadi. Mangsa yang memandu kenderaan jenis Pro 2 MyV tersepit dalam kereta dan disahkan meninggal dunia di tempat kejadian, manakala pemandu trailer dilaporkan selamat. Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Bomba dan Penyelamat Pahang, Zulfadli Zakaria berkata pihaknya menerima laporan berhubung kejadian pada pukul 1.27 pagi. Susulan itu, 6 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Chini bergegas ke lokasi kejadian untuk operasi menyelamat. Operasi turut dibantu 6 anggota bomba dari BBP Muazzam Shah. Mayat mangsa kemudiannya diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Keputusan pembubaran Dewan Undangan Negeri Don Pahang hanya akan diketahui sebaik sahaja bajet Pahang 2023 diluluskan. Bagaimanapun, Menteri Besar Dato' Sri Wan Rosdi Wan Ismail tidak menyatakan secara jelas bilakah bajet Pahang 2023 itu akan diluluskan. InsyaAllah dalam masa terdekat. Kita nak luluskan dulu bajet belanjawan yang di sidang dewan, itu penting untuk rakyat. Kita nak mendapat keputusan supaya Pak Kerajaan boleh berbelanja untuk diberi kepada rakyat. Kalau tidak, pejabat awam pun tak dapat 9.5 tu. Kalau tidak lulus, yang tu dulu. Lulus saja yang tu anytime. Terdapat 42 jumlah kerusi DUN di Pahang. Pada Pilihan Raya Umum ke-14, 25 kerusi dimenangi Barisan Nasional, 9 Pakatan Harapan dan 8 kerusi milik PAS. Sebelum ini, Pengerusi BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi memaklumkan kesemua DUN di bawah pentadbiran parti itu termasuk Pahang dibubarkan susulan
ke info niaga. Petunjuk utama SBM KLCI kembali pulih dan dibuka lebih tinggi sedikit hari ini disokong aktiviti memburu saham murah di sebalik sentimen berhati-hati di Wall Street. Pada pukul 12.30 tengah hari, Bursa Malaysia turun 3.03 mata kepada 1,377.54 mata. Antara saham aktif Top Glove naik 5 sen kepada 68.5 sen, manakala Cheetah Global susut 1 sen kepada 27.5 sen dan MyEG juga turun 3 sen kepada 85 sen. Sementara itu, bagi saya mencatat keuntungan, Box Park naik 15 sen kepada RM1.08 sen. Harta Lega meningkat 11 sen kepada RM1.84 sen. Neo Hong Fat menokok 11 sen kepada RM2.52 sen. Ringgit dibuka rendah berbanding dolar di tengah-tengah pengumuman data indeks harga pengeluar Amerika Syarikat bulan September yang lebih tinggi daripada jangkaan. Setakat 12 tengah hari, ringgit diniagakan pada 4.68 berbanding dolar Singapura. Ringgit disebut pada dan berada pada 3.19 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 5.19 berbanding pound sterling dan disebut pada 4.54 berbanding euro. Persatuan Pemaju Hartanah dan Perumahan Malaysia REHDA kekal optimis dengan prospek industri hartanah dan perumahan meskipun persekitaran ekonomi domestik yang dilihat kurang memberangsangkan ketika ini. Presidennya Dato' N.K. Tong berkata ahlinya kekal komited memajukan sektor berkenaan meskipun menghadapi cabaran kos yang semakin meningkat. So, for example, we might do a survey that says, okay, this neighborhood easily position 600,000 ringgit units. And because of the land cost, land cost is going up, and material cost is going up, then that 600 cannot be 600 anymore. Maybe it needs to be 630, 650 or higher. And that's when you suddenly get into from home buyers, and that's when you start to see percentage of unsold units creeping up. Menerusi tinjauan industri hartanah dan pasaran, bilangan unit kediaman yang dilancarkan pada separuh pertama 2022 telah menurun sebanyak 26% kepada 7,843 unit pada separuh kedua 2021. Manakala jualan hartanah komersial pula meningkat ketara kepada 474 unit separuh pertama tahun ini berbanding 34 unit pada separuh kedua tahun lalu. Jualan perdagangan borong dan runcit Malaysia mencatat nilai jual tertinggi RM133.7 bilion dengan lonjakan 33.7% pada Ogos tahun ini. Ini disumbangkan oleh subsektor perdagangan runcit yang meningkat 14.6 bilion iaitu sebanyak 34.5% kepada RM57 bilion. Menurut kenyataan Jabatan Perangkat Malaysia DOSM, dalam tempoh sama kenderaan bermotor juga berkembang 185.3%, diikuti perdagangan borong meningkat 16.0%. Bagi prestasi mengikut subsektor, pertumbuhan perdagangan runcit disokong jualan runcit di kedai bukan pengkhususan yang meningkat RM5.7 bilion iaitu sebanyak 37.1% kepada RM21.1 bilion. Manakala kenaikan subsektor kenderaan bermotor disumbangkan jualan kenderaan bermotor sebanyak 206.3%, peningkatan RM6.4 bilion kepada RM9.5 bilion. Lain-lain pengkhususan, jualan borong pula merekodkan 16.8% atau peningkatan RM3.4 bilion kepada RM23.6 bilion. Bagi indeks volume perdagangan borong dan runcit mencatatkan pertumbuhan tahun ke tahun sebanyak 27.0%. Kira-kira 439,000 kelahiran direkodkan pada tahun 2021, turun 6.7% berbanding kelahiran tahun sebelumnya. Penurunan itu juga yang tertinggi pernah dicatat dalam tempoh satu dekad. Jabatan Statistik menerusi kenyataan juga memaklumkan kadar kesuburan jumlah TFR menurun kepada 1.7 bayi tahun lalu. TFR merupakan indikator
kebenaran purata bilangan anak yang perlu dilahirkan oleh seorang wanita sepanjang tempoh reproduktifnya di antara 15 dan 49 tahun. TFR tertinggi dicatat etnik Melayu paras 2.2 bayi, manakala terendah dicatat etnik Cina iaitu 0.8 bayi. Jumlah kematian pula meningkat 34.5% dengan sejumlah 224,000 kematian berbanding 166,970 tahun sebelumnya didorong faktor COVID-19. Beralih ke perkembangan luar negara. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mengutuk tindakan cubaan pengilhakan haram yang dilakukan Rusia ke atas 4 wilayah Ukraine. Ia dizahirkan menerusi undian pada Permandan Agung PBB Ungar semalam. Keputusan undian menunjukkan 143 daripada 193 ahli menyokong, 5 menolak dan 35 berkecuali, sekaligus menunjukkan sokongan padu PBB terhadap Ukraine dan penentangan terhadap Rusia. Keputusan undian disambut baik Duta Besar Ukraine ke PBB Sergei Kyslytsha yang menyifatkan ia mengkagumkan dan bersejarah. Duta Besar Amerika Syarikat Linda Thomas-Greenfield juga senada dan yang menyeru semua negara menegaskan bahawa tidak ada toleransi terhadap tindakan penaklukan secara paksa. Resolusi tersebut isyarat penting kepada Moskow dan semua tidak kira sebagai negara besar atau kecil. Antara yang menyokong resolusi termasuk Arab Saudi, Emirat Arab Bersatu UAE, Ahli Majlis Kerjasama Teluk yang lain dan Brazil. Antara negara berkecuali 19 dari Afrika termasuk Afrika Selatan, China, India dan Pakistan. Wabak cacar monyet dilaporkan mencecah 70,000 kes di seluruh dunia setakat ini. Susulan perkembangan tersebut, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengeluarkan amaran berjaga-jaga. Amerika menyaksikan peningkatan kes ketara yang menyumbang hampir 90% daripada semua kes yang dilaporkan minggu lalu. Ketua Pengarah WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata, lebih 70,000 kes dilaporkan dengan 26 kematian. Di peringkat global, kes menurun namun 21 negara melaporkan peningkatan minggu lalu. Kerjasama sedang dilaksana dengan beberapa negara untuk meningkatkan kapasiti ujian dan memantau tren jangkitan. Peningkatan kes dilaporkan sejak awal Mei dengan lebih daripada 42,000 kes dari Amerika dan hampir 25,000 dari Eropah. Turut dilaporkan kes di 107 negara anggota WHO dengan 39 daripadanya tidak mencatat kes baru dalam tempoh 3 minggu lepas. Australia mengeluarkan amaran kepada penduduk di tenggara negara itu dalam perkembangan semasa. Orang ramai digesa menyiapkan diri memandangkan potensi cuaca membawa angin ribut dan hujan lebat 2 hari akan datang. Victoria dijangka teruk terjejas menyebabkan pihak berkuasa menggesa penduduk di kawasan terpencil menyediakan bekalan penting sekurang-kurangnya untuk 3 hari. Amaran diberi susulan keadaan banjir dikhawatiri menjejaskan seluruh bandar tersebut. Sebahagian besar wilayah Victoria dan utara Tasman juga sedang bersiap sedia menghadapi angin kencang dan hujan berpanjangan sehingga 120 mm hari ini. Ia kira-kira 2 kali ganda purata keseluruhan bulan. Kelajuan angin dijangka mencecah sehingga 100 km sejam di tengah dan timur Victoria. Manakala empangan dan sungai di Victoria telah mencapai sebabkan fenomena La Nina. Petronas Letup Langkawi Malaysia 2022, edisi ke-28. Khamis 13 Oktober, siaran langsung perlumbaan peringkat ketiga dengan laluan dari Putrajaya ke Genting Highlands di Kemang dan sorotan harian 11.30 malam di saluran OK dan saluran sukan RTM. Demi bangsa dan negara, demi kebanggaan sang juara, we will never rest to become the best. Petronas Letup di Langkawi.
Sukan Perlombaan Letua Delangkawi LTDL memasuki peringkat ketiga hari ini melibatkan laluan sejauh 124.2 km dari Putrajaya ke Genting Highlands. Untuk laporan lanjut, kita bersama wartawan Tuan Ikram Tuan Muhammad yang kini berada di dataran Putrajaya. Silakan. Terima kasih Angkasa Puri. Majlis pelepasan pelumba hari ini bakal disempurnakan Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Razif Jidin. Secara keseluruhan terdapat 3 zon pecutan dan 4 zon pendakian sepanjang laluan dari Putrajaya menuju ke Genting Highland. Peringkat ini menjadi lubuk mata buat pelumba terutama yang mengejar gelaran Raja Bukit kerana menawarkan zon pendakian kategori horse. Selain itu, laluan ini juga menawarkan 2 zon pendakian kategori 2. Pelumba Costa Rica Kevin Rivera menjadi pelumba terakhir memenangi peringkat ini pada 2020. Bercakap lebih lanjut mengenai laluan ini, pelumba terlebih dahulu akan melalui zon pecutan pada kilometer 32.6 di Semenyih sebelum menempuh 2 zon pendakian awal iaitu di Tekali dan Lookout Point yang berketinggian 327 dan 237 meter. 2 lagi zon pecutan menanti pelumba selepas itu iaitu di kilometer 75.3 di Ampang Jaya dan kilometer 86.6 di Taman Melati. Tumpuan utama ialah pada zon pendakian terakhir yang nyata paling sukar dan mencabar mental dan fizikal pelumba iaitu di Gotong Jaya setinggi 976 meter sebelum menuju ke Genting Highlands setinggi 1640 meter. Peringkat ini sudah tentu menjadi sasaran buat 2 pelumba Terengganu Polygon Cycling Team TSG Muhammad Nur Aiman Muhammad Zarif dan Jambal Jam Sembaya. Kedua-dua pelumba itu setakat ini terikat dengan 17 mata dan yang pastinya persaingan untuk merebut gelaran Raja Bukit pasti sengit untuk hari ini. Dan saya kira setakat itu dahulu laporan saya pada ketika ini. Nantikan laporan terkini di Berita Wilayah dan Berita Perdana kita pada hari ini. Setakat itu saja laporan saya. Kembali ke Angkasa Puri, silakan. Baik, terima kasih Ikram. Sementara itu, kemenangan pelumba UAE Tim Emirates Juan Sebastian Molano pada perlumbaan peringkat kedua semalam dibatalkan selepas didapati melanggar peraturan perlumbaan. Perkara itu disahkan sendiri wakil penganjur Human Voyage. Kemenangan pelumba berusia 27 tahun itu dibatalkan selepas beliau didapati menolak pelumba lain ketika memecut menuju garisan penamat. Keputusan itu menyaksikan pelumba ARA Pro Racing Sunshine Coast Craig Wiggins diangkat sebagai pemenang peringkat kedua. Manakala pendahulu keseluruhan Gleb Sritsa yang menamatkan perlumbaan di tempat ketiga naik di kedudukan kedua. Pelumba pasukan Alpecin Descending Jacob Marzeko dinobat sebagai pemenang tempat ketiga. Liga Juara Eropah jaringan hat-trick Muhammad Salah di Glasgow membolehkan Liverpool membenam pasukan tuan rumah Rangers dengan jaringan 7-1. Robert Lewandowski pula menjaring 2 gol di awal perlawanan untuk mengelakkan Barcelona tersingkir awal dari saingan ketika menentang Inter Milan di Camp Nou. Berikut keputusan penuh perlawanan yang berlangsung awal pagi tadi. Baik, saudara, berita tengah hari berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Assalamualaikum dan salam hormat.